Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Sabtu 13 Julai 2024. 10 anggota Majlis Islam Sarawak diraikan dalam satu majlis penghargaan oleh Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Dr. Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar di Astana Negeri. Mendahului senarai penerima watikah penghargaan Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak Dato' Misnu Taha diikuti timbalan Yang di-Pertua Profesor Teknologis Dato' Muhammad Kadim Suaidi. Turut menerima pengurniaan watikah Mufti Sarawak Sahibus Samaha Dato' Kipli Yasin, ahli-ahli anggota Majlis Islam Dato' Serudu Hoklai, Dato' Nurhayati Ismail, Dato' Helmi Muhammad Gol dan Dato' Khalidi Ibrahim. Pengurniaan watikah itu bagi menghargai sumbangan ahli-ahli majlis yang berkhidmat sejak 2016. Sarawak akan terus menguasai penggunaan bahasa Inggeris dalam aspek pendidikan bagi memastikan tahap kecekapan anak-anak Sarawak dalam bahasa kedua negeri itu terus meningkat. Berucap menyempurnakan penutupan Simposium Pendidikan Bahasa Inggeris Sarawak SELES 2024 di Kuching, Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak MEITD Datuk Dr. Anwar Rapai memberitahu walaupun Sarawak sering dikritik oleh beberapa pihak berikutan dasar penggunaan bahasa Inggeris, namun negeri ini tidak akan mengalah akibat desakan pihak tertentu berkenaan isu tersebut. Selain memertabatkan bahasa kebangsaan, kecekapan dalam bahasa Inggeris juga amat penting dalam memastikan Sarawak tidak ketinggalan dalam arus perubahan global khususnya dalam bidang pendidikan, ekonomi dan teknologi. Justru Kerajaan Sarawak telah melaksanakan pelbagai inisiatif pembangunan bahasa Inggeris khususnya dalam aspek pendidikan agar anak-anak Sarawak dilengkapkan dengan kecekapan mendengar, membaca, menulis dan bertutur dalam bahasa tersebut. Dalam pada itu, lebih 150 peserta terdiri daripada pegawai pendidikan, guru serta pengamal akademik menyertai SELES 2024 Anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak MEITD dan National Geographic Learning yang berlangsung dari 9 hingga 12 Julai. Pencemaran dua sungai di bahagian Miri dan dua dalam bahagian Mukah iaitu Sungai Daro dan Sungai Matu disebabkan keadaan semula jadi iaitu tanah gambut yang menyebabkan air menjadi warna hitam. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Lin Talif Saleh berkata ia bukan pencemaran disebabkan perindustrian atau manusia, namun kedua-duanya dalam kategori tercemar tahap 4. Kalau kita lihat dari segi BOD dan COD memang teruk jugalah, tapi bukan dari segi masalah dari segi pencemaran man-made Parman. Some of them are really natural. Kalau di Darul lah memang, kalau di Matu lah, kalau Sungai Miri pun sama juga. Kawasan tanah gambut. Tanah gambut. Memang hitam. To clean it, detect relationship. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang memberitahu dua sungai tersebut tercemar. Terdahulu beliau merasmikan penutupan bengkel pendidikan alam sekitar untuk guru penasihat Kelab Pencinta Alam Sekitar PALS peringkat Sarawak di Serian. Sementara itu, beliau memberitahu kerja pembersihan sungai-sungai tercemar di Sarawak termasuk Sungai Parungan, Sungai Bedil dan Sungai Bintangur sedang dijalankan. Ini termasuk merawat air yang sudah digunakan sebelum dilepaskan ke sungai. Sarawak yakin fasiliti sukan bagi kegunaan Tamasya Sukan Malaysia ke-21 melibatkan 4 gelanggang yang sedang dinaik taraf dapat disiapkan mengikut jadual sebagai persiapan latihan atlet dan kegunaan pertandingan kelab. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Jeneral Rentab Jabu berkata, fasiliti tersebut merupakan lita berbasikal BMX, stadium hoki, padang kriket dan padang memanah. Beliau yang juga Chief Dimission Kontingen Sarawak berkata venue sukan tersebut mengalami sedikit kelewatan berikutan faktor cuaca melambatkan kerja pembaikan dilakukan. Kerana unfortunately bulan Julai ini hujan terlalu banyak. So I'm also meeting meteorological punya director dalam minggu depan untuk mendapatkan pandangan daripada mereka dan untuk mereka memberikan kita nasihat bagaimana cuaca hujan. Ini kita paksa perlukan planning juga. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan tinjauan persiapan fasiliti tempat pertandingan Tamasya Sukma di Stadium Tertutup Kota Samarahan. Dua acara sukan dipertandingkan di bahagian Samarahan adalah catur di Dewan Jubli UiTM Samarahan dan futsal di Stadium Tertutup Kota Samarahan.
Dalam pada itu, demi pembangunan sukan dan enggan menghampakan atlet. Demikian dinyatakan Datuk Juruberikutan Kesediaan Sarawak membantu meminjamkan atlet negeri ini kepada kontijen negeri lain pada Tamasya Sukma Ogos depan. Beliau yang juga Chief Division Kontijen Sarawak berkata, sebagai tuan rumah, Sarawak sedia membantu kontijen-kontijen berhadapan masalah kekurangan penyertaan bagi mengelak acara sukan itu terpaksa digugurkan kerana tidak mencukupi syarat penyertaan. Kerana kalau kita lihat atlet kita dah lama training, sekali digugurkan. Ini tak baik untuk sukan negara kan, kita nak mencari pelapis dan atlet untuk Malaysia. Bukan saja dari Sarawak tapi negara lain dan negeri-negeri lain juga. Ditanya mengenai acara yang dijangka digugurkan, beliau mendedahkan acara seperti taekwondo, muay thai dan angkat berat kerana hanya mendapat penyertaan 3 negeri sahaja namun ia belum dimuktamadkan. Beliau turut mengalu-alukan Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh dan wakil di peringkat Kerajaan Persekutuan untuk melihat sendiri perkembangan persiapan Sarawak bagi Tamasya Sukma sebelum penghujung bulan ini. Festival Ma'al Hijrah FMH 2024 yang diadakan di pekarangan Masjid Jamek Negeri di Putrajaya, Kuching. Anjuran Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak LKMNS telah dimulakan dengan simbolik pengibaran bendera rasmi FMH oleh Ketua Pegawai Eksekutif LKMNH, Dato' Abang Abdul Wahab Abang Jelai. Festival Ma'al Hijrah merupakan acara tahunan LAKMNS dengan matlamat utama penganjuran untuk menyemarakkan sambutan Tahun Baru Hijrah. Festival ini juga bertujuan menjadi platform pengimarahan masjid serta mempromosikan masjid sebagai pusat beriadah secara sihat. Selain itu, mempromosikan gaya hidup sihat berlandaskan nilai agama melalui pengisian program bercirikan kerohanian, kekeluargaan, sukan dan sebagainya. Antara pengisiannya adalah Malam Cinta Rasul, Gemah Haflah, Jualan Rahmah, info kios agensi awam dan swasta, program kesihatan serta pelbagai pertandingan seperti berzanji dan marhaban, street soccer serta silat. Pelbagai produk dan perkhidmatan disediakan pada FMH 2024 ini serta turut menawarkan pelbagai hadiah menarik. Bandaraya Miri bersiap sedia menjadi tuan rumah kepada acara menarik julung kali dianjurkan iaitu Miri Art Festival MAF 2024 dari 1 hingga 4 Ogos depan. Menurut pengarah Festival Seni Miri Arts Festival 2024 Aziz Saleh, manifestasi dan perayaan seni yang terulung bakal menyemarakkan Bandaraya Miri dengan pelbagai perayaan mempersonakan kreativiti dan budaya sekitar Pullman Miri Waterfront dan Miri Times Square. Pengalaman seni digital inovatif akan diperkenalkan semasa MAF 2024. Jelasnya festival ini bertujuan mengukuhkan diri sebagai platform utama untuk ekspresi artistik dan penglibatan komuniti. Beliau bercakap dalam sidang media di Pejabat Residen Miri. Di samping mengetengahkan persembahan dan pameran seni, turut diadakan taklimat tentang peranan seni dalam kesihatan mental. Manakala bagi persembahan perdana membariskan artis tempatan dan antarabangsa selain pameran budaya kraft tangan dan makanan tradisional. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.